Okey, cikgu sambung muka surat 282. Buku teks Okey. Bagaimana anda boleh menilai kebolehaksanaan pelan jangka pendek dan jangka panjang? Okey, so hari tu kita dah tengok pelan kewangan, macam mana pendapatan, perbelanjaan dia. So dia kata kat sini, pelan kewangan yang cekap harus disimpan, kena simpan 10% daripada pendapatan dia sebelum dia belanjakan. Okey. Dan pelan kewangan dia kena utamakan perbelanjaan tetap seperti ansuran kereta, rumah dan baki kad kredit. Ni yang tetap-tetap ni dia kena tolak dulu, kan? Okey, sebelum belanja benda yang tidak tetap. Okey, so kalau ada wujud aliran tunai negatif, seseorang haruslah membetulkan pelan kewangan dengan mengurangkan perbelanjaan tidak tetap. Pada masa yang sama, seseorang boleh menambah sumber pendapatan dengan kemahiran, kan? So untuk buat aliran tunai tu positif, seseorang tu kena cari sumber lain lah pendapatan dia. Okey, so dia tunjuk kat awak ni pelan kewangan Cik Yusof. Okey, so, tengok gaji dia 5,000. Okey, so jumlah dia tak ada pendapatan pasif, kosong. Kemudian pendapatan bulanan dia 5,000. Sebab dia tak ada pendapatan lain, kan? Okey, awak tengok dia tak simpan 10%. Tak simpan simpanan 10% tu. Dia simpan kecemasan je 200. Okey, dan pendapatan dia lepas disimpan 200 adalah 4,800 lah. Sebab 5,000 ke atas ni tolak dengan 200, dapat 4,800 pendapatan dia. Lepas tu perbelanjaan tetap dia kena bayar setiap bulan 1,000 rumah, 500 insurans. So 1,000 tambah 500 jadi 1,500. So perbelanjaan tetap bulanan dia adalah 1,500. Okey. Lepas tu dia tolak perbelanjaan tidak tetap bulanan. Okey, tidak tetap tu maksudnya benda berubah lah. Macam makanan, minuman, pendidikan anak-anak, petrol, bil telefon, bil utility, melancong. So jumlah pendapatan yang tidak tetap dia ni adalah 3,300. So pendapatan perbelanjaan tetap campur perbelanjaan tidak tetap cukup-cukup 4,800 lah. So dia tak ada lebihan pendapatan, tak ada pendapatan lebihan. Okey. Dia cuma ada simpanan dia yang 200 ni je. So kena faham pelan kewangan dia tu. Okey, soalan dia. Encik Yusof ingin membeli sebuah komputer yang berjenama FAST bernilai RM6,000 bagi tujuan urusan jualan insurans. Okey, so soalan kat situ, bolehkah Encik Yusof mencapai matlamatnya? Okey. Macam cikgu kata tadi, baki pendapatan dia kosong sebab pendapatan tolak pembelanjaan sama, kan? So baki dia kosong. So berdasarkan pelan kewangan tadi, Encik Yusof tidak mempunyai wang simpanan untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek. Oleh itu, sukar bagi Encik Yusof mencapai matlamatnya. So soalan dia, anda dikehendaki membantu Encik Yusof menyelesaikan masalah kewangan tanpa menggunakan dana kecemasan. Okey. Dan kecemasan disimpan 200 tu, kan? Dia tak nak guna yang tu. Okey. So soalan dia, adakah Encik Yusof menguruskan kewangan dengan cekap? Okey, kita berkata dia tidak menguruskan kewangan dengan cekap kerana wujudnya perbelanjaan yang boleh dikurangkan seperti telefon, makan, minuman, sedia tidak ada pelabur untuk masa depan. Maksudnya dia tak ada baki langsung, kan? So dia boleh kurangkan perbelanjaan telefon dia ke, makan ke, minuman, kurangkan sikit. Maksudnya dia beli benda murah sikit, kan? Dan dia kena tambah pendapatan lain. Contoh ni kena melabur, kan, untuk masa depan. Okey. B. Berapa simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof bagi mencapai matlamatnya? Okey, dia nak beli laptop yang harga RM6,000. Okey, so 1 tahun ada 12 bulan. So dia bahagi 12. So sebulan dia kena simpan 500 untuk beli laptop tu.
Okey. Bagaimanakah bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh bagi menambahkan jumlah pendapatan? So, Encik Yusof ni kan kerja dia jual insurans kan. So, untuk tambah pendapatan dia, dia kena jual lebih banyak produk insurans dan memperkenalkan ejen-ejen baru. Bila dia buat dua benda ni, pendapatan bulanan dia akan meningkat lah. Okey. D, anda dikehendaki mewujudkan pelan kewangan baru berdasarkan konsep SMART. Okey, SMART tahu kan? SMART yang kita belajar hari tu. SMART, S for specific, apa tujuan dia untuk simpan? Untuk beli komputer. Okey. Measurable, boleh diukur. Sebab kita tahu komputer tu harga RM6,000, dia kena simpan RM500 kan, boleh kira. Okey. Attainable, boleh dicapai. Okey, boleh. Sebab gaji dia tadi RM5,000 kan. Boleh lah simpan sangat RM500 ni. Sebab dah RM500 ni baru 10% kan daripada RM5,000. Okey. Realistic. Okey, RM500 daripada jumlah pendapatan sebanyak RM5,000 hanya merupakan 10%. Ni macam tadi cakap. Dia realistik, boleh dicapai. Okey. Time bound. Tak adalah realistik ni, tak adalah dia nak simpan RM5,000 sebulan kan. Gaji RM5,000. So, dia simpan RM500 je. So, dia realistik. Okey. Time bound. Okey, tempoh masa. Setahun cukup untuk mengumpulkan RM6,000 dengan simpanan bulanan sebanyak RM500. Okey. So, setahun tu cukup lah kan. Okey. Sebab dia nak tempoh masa kita ikut dia nak simpanan tempoh setahun, kita kata setahun. Okey, ni pelan kewangan baru. Okey, apa yang berubah kat sini? Okey, tengok dia dah ada dah 10% daripada pendapatan bulanan. Dia dah ada kan 10% ni. Dia ubah kat sini. Lepas tu, yang dia ubah lagi, makanan, belanja petrol. Belanja petrol dia ubah, dia kurangkan sikit. Tadi berapa? Tadi belanja petrol kan 420 kan. Dia kurang kan. So begitu juga bil lain. Contoh dia kurang lagi bil telefon, dia kurang tadi. Okey, bil utility ke? Dikurangkan, melancong dikurangkan kan. So dia dapat jimat sikit. Lepas tu dia tambah pula pendapatan dia. Dia nak melabur kan. Bila melabur ni, dia kena keluarkan sikit lah. Okey, untuk jaga masa panjang dia dapat untung lah. So, melabur, dia tambah perbelanjaan dia 150. So, perbelanjaan tetap, pendapatan tidak tetap dia sekarang ni ada 2,800. Okey, berbanding tadi, 3,300 kan perbelanjaan dia. So, dia dapat kurangkan perbelanjaan lah kat sini. Okey. Pendapatan lebihan kosong juga. Tapi sekarang ni kosong tak apa sebab dia dah simpan dah 10% tu. Untuk beli komputer kan dah simpan dah. Okey. So simpanan Encik Yusof 500 sebulan boleh membantu Encik Yusof mengumpul sebanyak 6,000 pada hujung tahun 2020. Bagi mencapai matlamatnya nak beli laptop tu. Okey. So, kita nak tahu pelan kewangan kita ni boleh laksana ke tak? Okey, dia kata kat sini, setiap pelan kewangan harus dinilai. Okey, disebabkan beberapa faktor. Okey, antara faktor itu adalah seperti Encik Yusof ni kena tengoklah keadaan inflasi semasa. Okey, so maksudnya kalau inflasi tinggi tu taraf hidup meningkat, maknanya barang-barang jadi mahal kan. Okey. Dan dia kena belanja banyak lah kalau inflasi naik kan. Okey, lepas tu Encik Yusof ni kalau berlaku inflasi ni, Encik Yusof ni patut mengambil langkah menambahkan pendapatan. Okey. So, tapi pelan kewangan Encik Yusof ni boleh mencapai matlamat kerana beliau telah mengambil langkah berjaga-jaga. Tadi kan dia ambil, dia laburkan 150 kan, amanah saham. Okey. Jumlah pendapatan tambahan boleh diatasi dengan dividen diterima. Bila dia dah melabur kat amanah saham nanti bulan-bulan dia akan dapat lah duit sikit kan, untuk menampung perbelanjaan. Okey. Pelan kewangan jangka panjang. Okey. Tadi tu jangka pendek kita belajar tadi tu. Okey, dia kata penting juga macam pelan kewangan jangka pendek. Okey, kalau jangka panjang ni adalah matlamat yang dirancang oleh peringkat awal. Maksudnya benda yang dia fikir nak buat lama dah. Okey. So, pelan kewangan jangka panjang ni adalah yang lebih 5 tahun. Yang macam tadi komputer setahun je kan. Okay, yang ni lebih 5 tahun seperti pendidikan anak-anak, kena simpan, persaraan, beli rumah. Okay. So, dia kena ambil kira keadaan inflasi, keadaan faedah dan kesihatan DV. Okay.
So untuk jangka panjang ni dia kata kena mulakan tabungan lebih awal kerana lebih selamat dan bantulah untuk capai matlamat kita nak buat apa tu. Okey. Pendapatan seorang individu ataupun gabungan pendapatan suami dan isteri boleh membolehkan seorang individu tu membuat simpanan bulanan yang mencukupi. Okey. Contoh 6 Encik Syed dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin. Jumlah pendapatan berdua adalah 8,000 dan jumlah pendapatan tetap dan jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap adalah 6,500. Okey, mereka bercadang untuk membeli sebuah rumah 2 tingkat yang berharga 720,000 dengan wang pendahuluan sebanyak 72,000. Okey, soalan. Berapa simpanan bulanan harus disimpan oleh Encik Syed dan isteri bagi mencapai matlamat tersebut? Okey, dia harga rumah memang 720,000 tapi tak perlu bayar 720,000 ni. Dia kena buat pendahuluan je sebanyak 72,000. Okey, so dia nak masa 6 tahun kan, so dia bahagi 6. Bila bagi 6, dia dapat 12,000. Kena simpan sebanyak 12,000 selama 6 tahun. So, kalau 12,000 setahun, sebulan berapa? Dia bahagi 12. So, sebulan dia kena simpan 1,000. Okey, so kita dah jawab je lah. Berapa simpanan bulanan tu dah jawab lah soalan dia. 1,000. So, bagi keluarga Encik Syed, jumlah simpanan bulanan sebanyak 1,000 bagi mencapai matlamat jangka panjang tidak sukar. Okey, sebab jumlah pendapatan diorang ni adalah 8,000 kan. Okey. Adakah soalan B, adakah Encik Syed bijaksana? Okey, untuk beli rumah yang harganya 720,000? Berikan justifikasi. Okey, kita tengoklah dia belanja, dia pendapatan dia 8,000, dia belanja 6,500. Okey. Perbelanjaan dia agak tinggi lah kan. So kalau dia simpan berapa je? 8,000 tolak 6,500, dia simpan berapa? 0,05 1,500 je sebulan. Lepas tu lebih 1,500 dan 1,000 ni kita bayar yang pendahuluan je, tapi harga rumah tu 720,000. So dia tak logik kan. Tidak boleh lah kan. Angsuran bulanan dia tinggi lah kalau rumah 720,000 ni. Dia simpanan dia 1,500 je. So dia tak bijak lah kan. Okey, so tengok kajian kes Okey, andaikan diri anda adalah pengundi kewangan Encik Wong selaku keluarga telah berjayatan berjumpa untuk membina pelan kewangan membeli rumah. Okey, so dia tengok gaji Encik Wong banyak ni. Pendapatan pasif dia dapat ni. So, jumlah pendapatan dia adalah 7,000. Okey, dia tolak 10% daripada gaji 650, tolak untuk kecemasan 100. Okey, so pendapatan dia baki pendapatan dia lepas ditolak simpanan tu adalah 6,250. Lepas tu dia belanja tetap dia, pinjaman rumah, kereta, insurans ni tetap 2,900. Okey, lepas tu this is all perbelanjaan tidak tetap. So tengok dia tak ada pendapatan kan, kosong. Okey. Pendapatan lebihan tak ada, kosong Okey, Encik Wong bekerja sebagai seorang pegawai pemasaran di sebuah syarikat manakala isterinya seorang suri rumah. Okey, dia ada anak umur 1 dan 2 tahun. Okey, Encik Wong ingin menyimpan wang untuk pernikahan anak-anak sebanyak 150,000 dalam masa 15 tahun dari sekarang. Okey, so kita kena tolong Encik Wong ni. Okey, kita tengok dulu berapa sebulan dia kena simpan. Okey, dia nak simpan dalam masa 15 tahun. So, bahagi 15. So, setahun dia kena simpan 10,000. Okey, kalau setahun 10,000, sebulan dia bahagi 12. So, kena simpan RM833.33. Okey, so, kan tadi, dia dah simpan kecemasan dengan 10% tu 650 dengan 100 kan. Okey,
So kalau kita tak kira kecemasan kita ambil 833 tolak 650. Maksudnya dia kena simpan lagi berapa? RM183.33. Dia tak cara simpanan ni. Yang kecemasan tu dia tengok yang 10% tu je. So dia kena tambah lagi simpanan dia setiap bulan tu RM183.33. So macam mana Encik Wan nak capai ni? Okey, dia boleh kurangkan perbelanjaan pelancongan. Okey, tengok pelancongan dia. Pelancongan dia tadi RM500 kan. Okey, dia kena kurangkan. Okey, kat sini dia cadangkan kurangkan 25%. Ni sebenarnya kita boleh buat cadangan kita sendiri Okey, kurangkan 10 ke 25 ke. Okey, bila kurangkan perbelanjaan melancong 25%, maksudnya dia dapat 125 lah. Okey, 125 dan melancong sekarang ni bajet dia hanyalah 375 sebab dia dah ambil 125 ni dia keluarkan untuk simpan. Okey, nak ambil duit kat mana lagi? Okey, dikata kat sini petrol sebelum ni adalah 800, agak banyak Lepas tu dia kata suggest dia cadangkan Encik Wong ni berkongsi kereta. Berkongsi kereta, so dia keluarkan 100. Maksudnya tadi tu 800 kan. Dia keluarkan 100. So untuk petrol tu hanya tinggal 700 lah. So 100 ni dia tambah dekat untuk simpanan dia. So sekarang ni simpanan yang ada adalah 125 tambah 100 jadi 225 lah. Okey, soalan lagi. Okey. So dia pun boleh juga guna benda lain. Contohnya dia tolak perbelanjaan lain lah, yang makanan ke minuman boleh tolak tadi untuk simpan, ataupun dia buat kerja-kerja sampingan. Boleh juga kita boleh cadangkan. Okey, so pelan kewangan baru dia. Okey, dia tolak perbelanjaan tadi kan, so dia ada lebihan 225. Okey, 225 ni lah dia boleh simpan untuk simpanan pendidikan anak-anak dia. Okey, so simpanan bulanan dia yang tetap tu 10% tu adalah 650. Tu ditambah lagi 225. So simpanan dia untuk 1 bulan jadi 875. Dan bila dia 1 bulan 875, setahun 875 darab 12 kali 15 tahun, okey, dapatlah 157,500. Okey. So tambah lagi dengan simpanan dia kat bank yang ada faedah tu kan. Okey, dia bolehlah menyimpan untuk pendidikan anak dia. Tadi dia nak anak dia pendidikan dia nak 150,000 kan. Maknanya dah lebih ni. Bolehlah kan. Okey. So tapi pelan ni bergantung juga keadaan inflasi, sewa rumah tu, Cik Wong ni sihat ke, tak sihat, boleh kerja ke, boleh ada menaik gaji ke. Okey. So tak ada perkara kecemasan lah yang berlaku pada keluarga Encik Wong ni. Kalau tak, dia kena guna duit tu untuk buat benda lain kan. Okey.